pembangunan ini pembangunan untuk siapa? Pembangunan ini adalah pembangunan apa? Siapakah yang keluarkan barangan ini? Pembangunan oleh siapa? Adakah pembangunan itu dibangun untuk keperluan asas kita? Adakah dia perlu? Sabah dalam buku Asuhan Budi menyatakan bahawa badan kita berhak kepada udara yang baik, persekitaran yang baik. Dia belum menyeluruh dari segi pemberdayaan masyarakat. Mengapa ia tidak jadi budaya? Sebab pelaksanaan kita adalah bersifat musiman. Ada musim tertentu kita all out, lepas tu kita akan sejuk sekejap. Itu jadi masalah. Ada ura-ura pula di kalangan agensi teknikal ni nak menghalalkan nadir bumi itu dijadikan salah satu sumber hasil hutan. Maknanya pelombongan nadir bumi boleh dilakukan dalam hutan simpanan hutan. Buat masa ni tak boleh. Jadi ada di kalangan pegawai itu yang mengesyorkan supaya maknanya seolah-olah mereka menggalakkan kemusnahan hutan. Sedangkan matlamat jabatan ialah mengurus hutan secara mampan dan berkekalan. Untuk pengetahuan umum, Malaysia juga merupakan salah satu pengeluar gas karbon dioksida dan juga gas metana di dunia yang menyebabkan kepada krisis iklim. Walaupun nampak sebagai sebuah negara kecil, tetapi sektor utama kita seperti kelapa sawit, industri petroleum, penggunaan kereta peribadi dan juga penebangan hutan secara besar-besaran menyebabkan pelepasan gas karbon dioksida dan juga menyumbang kepada krisis iklim. Kalau kita lihat di peringkat antarabangsa, itu masalah alam sekitar tu bermula dengan apa yang dipanggil Stockholm Environment Conference, iaitu satu persidangan antarabangsa iaitu di Stockholm di Sweden. Tetapi sebelum itu dalam tahun 70-an 72 73. Sebelum Stockholm Environment Conference, Persatuan Pengguna Pulau Pinang sudah bermula dengan mengambil isu-isu alam sekitar. Ini berpunca daripada pencemaran yang berlaku semasa pre-industrial estate di Pulau Pinang ini berkembang. Kalau kita ingat dalam tahun 70-an ini Malaysia fokuskan kepada free trade zones, kawasan perdagangan bebas, dan pada masa tersebut kita minta pelabur-pelabur datang dan sebagainya, dan syarikat-syarikat untuk membina industri mereka. Tapi belum ada lagi undang-undang alam sekitar pada masa tersebut. Jadi kita pelabur tapi tidak mengambil kira kesan-kesan yang akan berlaku kepada alam sekitar. Dan apa yang berlaku adalah pencemaran yang amat teruk di kawasan perkampungan Kuala Juru. Itu kita boleh katakan bahawa saat mencetusnya pahaman alam sekitar di macam mana dia membawa kesan yang amat buruk kepada komuniti-komuniti. Ini adalah satu kumpulan nelayan di Kuala Juru, tangkap ikan dan sebagainya, dan sungai mereka itu amat tercemar, berpunca daripada pencemaran yang berlaku daripada perkilangan, kilang-kilang yang ada di industrial estate pride tersebut. Mereka membawa ikan-ikan yang mati itu, dan sungai itu amat kotor dengan hitam dan sebagainya. Mereka membawa ikan-ikan itu dan datang ke Persatuan Pengguna Pulau Pinang. Dan pada masa tersebut ada satu bapa alam sekitar, kita boleh kata, Encik SM Muhammad Idris. Dia jumpa dengan mereka, juga dengan saudara Martin Paul pada masa tersebut.
dan mereka menganalisa kenapakah ini berlaku, ikan ini mati dan sebagainya. Mereka turun ke lapangan dan dapati bahawa memang berpunca daripada pencemaran yang berlaku daripada kilang-kilang. Salah satu lagi perkara yang amat besar adalah nelayan petani-petani ya. Petani-petani di Kuala Kedah. Pada masa itu juga adalah permulaan apa yang dipanggil revolusi hijau. Revolusi hijau yang dibawa oleh dari FAO bersama dengan syarikat-syarikat besar, dan mereka menjual racun makhluk perosak dengan bahan kimia dan sebagainya untuk dipakai di kawasan pertanian. Jadi pada masa tersebut juga tidak ada undang-undang untuk mengawal macam mana untuk gunakan racun makhluk perosak itu, dan dia disembur macam seolah-olah dia sungguh baik untuk kesihatan. Jadi itulah punca bermulanya kesedaran bahawa kita harus melihat apakah racun-racun ini yang digunakan, adakah racun-racun itu selamat, apakah yang dia diharamkan di negara luar tapi dibenarkan di negara ini, apakah double standardnya dan sebagainya. Jadi isu-isu ini semua timbul. Undang-undang alam sekitar diperkenalkan dalam Akta Kualiti Alam ya, diperkenalkan dalam tahun 1974. Kalau kita lihat pada masa itu pun bila undang-undang itu perkenalkan, dia longgar. Standard dia bukan tinggi. Bila kita buat analisa tentang undang-undang tersebut, walaupun kita sedar bahawa kesan pembangunan ini ke alam sekitar ini adalah teruk, namun lesen-lesen yang diberi, misalnya kan saya bagi contoh ya, lesen-lesen untuk kilang harus, sebarang kilang kalau nak beroperasi harus meminta lesen dulu sebelum dibenarkan operasi. Jadi walaupun kesedaran alam itu ada, tapi kerajaan tidak mahu tekankan industri dengan lebih teruk. Jadi mereka memberi tahap standard yang lebih lenient. Ada apa yang dipanggil balancing atau environment dengan development. Selalunya pembangunan lebih diberi keutamaan daripada alam sekitar. Ini juga berlaku di hutan-hutan. Saya melihat isu perhutanan yang kritikal, banyak kawasan hutan simpanan kekal kita telah dinyawartakan. Saya nak tunjuk ini Akta Perhutanan Negara 1984. Dalam peruntukan ataupun dalam peruntukan akta tersebut, undang-undang tersebut, dalam seksyen 7, kuasa untuk mewujudkan hutan simpanan kekal itu bidang kuasa kerajaan negeri, ataupun kalau dalam ayat dalam akta tersebut dia nyatakan pihak berkuasa negeri boleh menjadikan mana-mana tanah sebagai suatu hutan simpanan kekal. Ini bidang kuasa kerajaan negeri. Tetapi dalam pada masa yang sama, kerajaan ataupun pihak berkuasa negeri boleh menyawartakan sesuatu kawasan hutan simpan berdasarkan Seksyen 11. Ramai orang yang keliru antara pemusnahan hutan disebabkan oleh penyawartaan hutan dengan pembalakan haram. Pembalakan haram adalah aktiviti yang bercanggah dengan undang-undang.
maknanya tidak mendapat kebenaran daripada pihak-pihak berkuasa. Tetapi penyawartaan adalah satu aktiviti yang dibenarkan mengikut peruntukan undang-undang. Kita persoalkan, boleh kata hampir ke semua negeri kita persoalkan mana gantinya. Mana gantinya hutan simpan yang telah dinyawartakan. Ini yang kita menduka cita apabila suatu kawasan hutan simpan yang telah dinyawarta tidak diganti. Status tanah itu telah ditukar kepada tanah milik atau mungkin tanah pajakan kerajaan negeri. Jadi maknanya dalam pada masa sama, land use dia pun, guna tanahnya pun bertukar daripada hutan kepada pelombongan. Semasa proses kerja-kerja tanah itulah yang akan memberi impak kepada penduduk yang kawasan berhampiran. Terutamanya orang asli je lah. Akan memberi impak. Sebelum ni tak berlaku banjir kilat, tak berlaku banjir lumpur, kemudian tidak berlakunya konflik gajah dengan hidupan liar, konflik gajah dengan manusia, kemudian itu gajah, belum lagi kita ambil kira hidupan liar yang lain. Masuk pula kepada satu lagi isu berkaitan dengan hutan, iaitu aktiviti peladangan dalam hutan simpanan kekal. Maksudnya, status tanah masih hutan simpanan kekal, tetapi land use dia telah bertukar daripada hutan kepada lain-lain guna tanah. Ini pun satu masalah besar kepada isu besar kepada pengurusan hutan dalam negara kita. Peruntukan undang-undang itu dah ada, mengapa tidak dipatuhi? Kalau kita mengambil satu kementerian, contohnya Kementerian Kasar, sudah ada perubahan dari segi contohnya wakaf air, satu benda yang baru, kita pujilah yang tu, dan usaha dia untuk membaik pulih, mengindahkan tebing sungai dan kualiti air sungai, itu juga kita puji. Kita terlepas pandang, di Malaysia ini kuasa itu bertindan bukan sekadar di antara kementerian, tetapi juga bertindan di antara kuasa federal, kuasa kerajaan negeri dan juga pihak kuasa tempatan. Sebagai contoh, bila kita ambil ada sesuatu kilang yang dibina, dia tidak mengikut dasar yang ditetapkan oleh Kementerian Kerajaan Pusat contohnya. Sebab itu adalah kuasa yang diperuntukkan dalam perlembagaan kepada kerajaan tempatan. Itu yang juga kita jadi masalah sebenarnya di peringkat Malaysia. Dan dari segi pembangunan juga kita lihat sebagai contoh untuk pembangunan sesuatu kawasan, sepatutnya kita ada EIA, Environment Impact Assessment. Tapi menjadi satu halangan di Malaysia ialah untuk kita mendapatkan laporan itu sendiri, laporan EIA itu sendiri, dan kita rasa ini agak satu benda yang tidak adil lah. Insentif itu setakat ini agak terhad. Sebagai contoh, di Selangor satu masa dahulu ada insentif untuk sesiapa yang memasang rainwater harvesting dan juga solar panel, dan kerajaan pusat sudah melalui Jabatan Kuasa Tenaga juga TNB sudah ada NIM yang mana kita boleh pasang solar dan akses tu kita jual kepada kerajaan. Cumanya kita lihat kos pemasangan itu agak tinggilah untuk kepayaan masyarakat untuk pasang, kan? Cuma sebenarnya kita ini adalah kuasa PBT sepatutnya solar dan juga rainwater harvesting itu sudah menjadi spek kepada bandar-bandar baru yang kita luluskan. Okay, maksudnya kos itu telah diabsorb, dia masuk dalam kos rumah. Yes, masalah rumah kita agak terlampau mahal, tetapi yang kita peliknya bila kita masuk, satu, dia tidak sesuai ataupun memenuhi kehendak green requirement tu sendirilah. Dia tak ada solar, dia tak, even lampu pun dia tak ada kadang-kadang, dan lampu pun dia pakai bukan lampu LED dan tidak ada rainwater harvesting. Sepatutnya ini sudah menjadi dalam spek, okay? Diabsorb dalam harga rumah, dan seterusnya kita juga melihat
PBT ini kadang-kadang itu tidak meletakkan satu benchmark secara khusus kepada akses kepada semua masyarakat. Kalau kita tengok pembenaran yang diluluskan oleh PBT, menjadi satu trend sekarang ini adalah bandar-bandar yang kita sebut countrification, yang ada gated community ini, dia ada akses semua dengan hutannya, ada 20 ekar jalan hutan simpan lah, trekking dan sebagainya. Tetapi apabila kita buat kos yang sederhana, medium cost and below, orang ini tidak ada akses kepada hutan dan sebagainya. Ini sebenarnya adalah satu penafian hak. Undang-undang kita itu memang cantik secara, kalau kita baca memang polisinya memang cantik, tetapi akhirnya yang kita selalu timbulkan ialah penglibatan rakyat massa secara massa itu dalam proses pelaksanaan sesuatu polisi itu. Mengapa setiap kali berlaku perubahan itu didalanginya bila kita suspek, bila kita cek, didalangi oleh syarikat korporat. Umum ketahui sekarang tamadun manusia diancam dengan isu krisis iklim. Krisis iklim ini bermula dengan penggunaan bahan api fosil dan pelepasan gas karbon dioksida dan juga gas metana sehingga menyebabkan bumi kita menjadi semakin panas. Dan ini mengganggu cuaca di bumi, menyebabkan bencana seperti kemarau, banjir, taufan dan yang mengganggu kehidupan masyarakat sedunia. Right? Dalam isu krisis iklim, tiada mana-mana masyarakat, sama ada kaya, miskin, hitam, putih, sama ada di Asia, sama ada di Australia, sama ada di Amerika Syarikat, semua akan terjejas. Dari politik antarabangsa, Malaysia selalu cuba mengelakkan daripada bertanggungjawab untuk mengurangkan gas karbon dioksida kerana selalu mengatakan sebagai sebuah negara membangun. Dan ia membandingkan diri mereka dengan negara seperti Vietnam, dengan Bangladesh maupun dengan negara Mesir. Padahal dari segi kekayaan, kekuatan ekonomi, dari segi kepakaran, dari segi kejuruteraan, kita memiliki kapasiti untuk menjadi sebuah negara yang carbon neutral dalam tempoh beberapa tahun saja, dan kita harus beranjak ke arah carbon zero. Bukan net zero ya, carbon zero. Kita harus menyasar untuk menjadi carbon zero ataupun menghapuskan sebarang jenis pelepasan karbon dioksida daripada aktiviti manusia sebelum 2050. Kalau kita lihat kebanyakan sektor perusahaan kita, mereka menggunakan elektrik. Dan 66% daripada elektrik di semenanjung Malaysia dihasilkan daripada arang batu. Dan penggunaan arang batu untuk penjanaan elektrik merupakan salah satu pencemar utama dari segi krisis iklim. Malaysia merupakan salah satu pengeluar gas asli di dunia dan juga sebuah negara penapis utama daripada hasil produk petroleum. Dan hasil penapisan dan juga penggalian petroleum menyebabkan Malaysia mengeluarkan gas seperti metana dan juga gas karbon dioksida. Apa yang akan berlaku jikalau kita tidak menangani krisis iklim? Negara Malaysia, kita berada di Khatulistiwa. Kita adalah sebuah negara Khatulistiwa dan negara Khatulistiwa akan mengalami pemanasan global lebih tinggi berbanding negara-negara lain, contohnya di Eropah ataupun di Rusia. Dan akibat daripada peningkatan suhu yang sangat drastik, apa yang akan berlaku? Kita akan mengalami perubahan cuaca yang sangat drastik. Seperti kita akan ada kemarau yang sangat berpanjangan, kita akan ada musim hujan yang tidak menentu, dan ini akan menyebabkan masalah bekalan air. Dan semakin kering dan semakin panas negara kita, ini akan menyebabkan masalah kepada sektor pertanian. Apabila sektor luar bandar, apabila sektor pertanian gagal, bahawanya ramai anak-anak muda, bahawanya ramai orang-orang di luar bandar, dia akan mula datang ke bandar untuk mencari rezeki. Ini yang kita dipanggilkan climate refugee. Right? Refugee bukan bermaksud mereka datang daripada negara lain, tapi dalam negara kita, kita akan menghadapi masalah di mana satu komuniti terpaksa berpindah secara paksa kerana masalah ekonomi. Right? Ini yang kita panggil sebagai climate refugee. Apabila orang-orang luar bandar berhijrah secara besar-besaran ke bandar kita, apa yang akan berlaku adalah
pertandingan untuk mencari kerja, the competition for employment akan meningkat, maka gaji akan menurun untuk di orang bandar, dan bandar-bandar raya kita akan menjadi semakin sesak kerana penghijraan besar-besaran daripada luar bandar. Umum tidak tahu bahawa kegagalan ekonomi luar bandar akan menjejaskan kawasan bandar lebih teruk berbanding di luar bandar. Adalah sampai masanya sudah di mana dalam setiap dasar environment has to be the center of decision making. Sebab environment alam itulah yang menjadi sumber kepada ekonomi kita. Adakah negara kita ni sudah belajar daripada 1970-an sampai sekarang 2021?